Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat kita kembali dipertemukan untuk kita bersama-sama menyambung pembelajaran kita dalam subjek sejarah. Okey, pada sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan sambung pembelajaran kita yang bertajuk Bumi Bertuah Menjadi Rebutan. Okey, bumi bertuah ini merujuk kepada negara kita, di mana Allah telah mengurniakan berbagai macam kekayaan hasil bumi dan juga sumber alam, kejayaan daripada segi aktiviti perdagangan dan juga pelabuhannya dan sebagainya. Allah dah kurniakan kepada kita. Dan disebabkan melihat kepada kekayaan yang ada pada negara kita, mereka, negara-negara luar mula melihat kita sebagai bumi bertuah. Mereka kata bertuahnya bumi ini kerana macam-macam kekayaan ada. Jadi mereka berniat untuk datang untuk apa? Menjajah dan menjarah, mengaut segala keuntungan hasil kekayaan dan sumber alam yang ada di negara kita. Dan kita tengok faktor-faktor datangnya kuasa asing di negara kita. Okay, yang pertama ialah disebabkan oleh kedudukan yang strategik. Pada masa ini Melaka terletak pada kedudukan yang sangat strategik kerana berada di laluan perdagangan utama. Yang seterusnya ialah kekayaan hasil bumi dan juga sumber alam. Allah dah kurniakan kepada kita kekayaan daripada hasil bumi dan sumber alam dan sebagainya. Penyebaran agama, revolusi perindustrian dan juga untuk kemasyhuran. Kemasyhuran siapa? Kemasyhuran mereka yang datang menjajah negara kita. Dan yang pertama ialah kedudukan yang strategik. Okey, poin yang pertama. Kedudukan Melaka pada masa itu berada di laluan perdagangan timur dan barat. Dalam erti kata lainnya, daripada barat. Contohnya, pedagang dari barat datang ke timur, mereka mesti melalui Melaka. Pedagang daripada timur datang ke barat, mereka juga mesti melalui Melaka. Jadi bila mereka dalam perjalanan, sekiranya mereka penat dan sebagainya, mereka akan datang singgah. Singgah sebentar lah dekat Melaka. Menjadikan Melaka ni sebagai pelabuhan persinggahan yang sangat-sangat penting. Alang-alang pedagang ni dah datang singgah, dah berehat, sambil-sambil mereka menyelam, mereka minum air. Bermaksud kat situ, sambil-sambil aku dah datang rehat kat sini, apa kata aku berniaga juga. Bila dia berniaga, maka sama-sama dapat ambil keuntungan, buat pertukaran dan sebagainya. Ini menjadikan Melaka sangat-sangat terkenal pada masa itu dan mula menjadi tumpuan kuasa asing. Antaranya ialah Portugis dan Belanda. Apa sebab apa mereka menjadikan negara kita sebagai tumpuan pada masa itu? Ialah bukan sebab mereka datang nak berdagang secara baik, tapi mereka hendak mengawal perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Mereka datang untuk menjajah negara kita, untuk mengambil segala hasil keuntungan, kekayaan, hasil bumi dan juga sumber alam yang ada di negara kita pada masa itu. Dan boleh lihat gambar ni adalah gambar peta. Peta di mana menunjukkan hubungan perdagangan antarabangsa Melaka pada abad ke-15. Boleh lihat anak panah laluan perdagangan tersebut. Setiap negeri ataupun negara, wilayah yang datang nak berdagang kat timur, barat dan sebagainya, mereka akan menjumpai ataupun melalui Melaka dahulu. Bila mereka lalu Melaka, mereka singgah. Bila mereka singgah, mereka berdagang. Jadi Melaka pada masa itu menjadi pelabuhan perdagangan antarabangsa. Jadi jam. Bila kita lalu laluan utama, contoh kita jalan kat laluan utama, jam. Betul jam. Sebab banyak kereta pada masa itu. Contohnya pada masa ini, pada zaman itu, banyak kapal. Kalau sekarang ni kereta jam laluan utama. Masa tu kapal banyak, terlampau banyak kapal, jadi jam. Dan pada masa itulah nama Melaka melonjak naik dan terkenal di mata dunia. Dan yang seterusnya ialah kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Okey, hasil bumi lain, sumber alam lain. Okey, hasil bumi ialah hasil yang digali daripada dalam bumi. Contohnya biji timah, biji besi dan juga emas. Manakala sumber alam ialah sumber yang terdapat di permukaan bumi seperti flora dan fauna. Contohnya kayu balak, rotan dan juga sarang burung. Okey, dia adalah dua perkara yang berbeza. Okey, contohnya Ustaz ambil dalam buku teks iaitu Sabah dan juga Sarawak yang kaya dengan hasil bumi dan juga sumber alamnya. Mana Sabah kaya dengan kayu balaknya, banyak kayu balak kat Sabah, rotannya dan juga sarang burung. Sarang burung ni dikatakan sebagai sarang burung walid. Di mana sangat-sangat beruntunglah menjalankan bisnes sarang burung walid ni. Dan yang seterusnya ialah Sarawak. Dia emas, hasil buminya emas, sumber alamnya sagu dan juga kapur barus. Ini menunjukkan kekayaan yang ada di Sabah dan juga Sarawak pada masa itu. Okey, tengok hasil bumi. Okey, hasil bumi ialah, boleh lihat gambar kat belakang ni, biji timah, biji besi dan emas. Kita boleh lihat perbezaan daripada warnanya, daripada permukaannya, daripada sinarannya dan sebagainya. Ada bezanya kat situ. Dan juga ini contoh macam mana mereka mendapatkan benda-benda tadi tu.
Macam mana mereka nak ambil biji timah, buat perlombongan biji timah. Lihat gambar mereka gali dalam, mereka gali untuk mencari biji timah, dan juga proses mendulang emas. Kita terus masuk kepada yang seterusnya adalah sumber alam. Sumber alam berbeza dengan hasil bumi, betul? Kita tengok sumber alam ialah kayu balak, sarang burung. Nampak? Sebenarnya rotan, sagu dan juga kapur barus. Ini adalah sumber alam di mana dia terdapat di atas permukaan bumi. Yang seterusnya, poin yang seterusnya ialah untuk penyebaran agama. Mereka datang nak jajah negara kita ni sebab lainnya nak sebarkan agama dia orang. Contohnya menyebarkan agama Kristian. Mereka nak sebarkan agama Kristian sebab pada masa itu Raja Portugal sangat-sangat menggalakkan aktiviti pelayaran. Sebab negara yang menjajah negara kita, negara pertama yang jajah negara kita, Melaka pada masa itu ialah Portugis pada tahun 1511. Raja Portugal sangat menggalakkan aktiviti pelayaran untuk mengembangkan agama Kristian ke seluruh dunia. Jadi itulah sebab mereka datang ke tanah kita, ke negara kita. Boleh jadi tengok contoh sebab apa. Tengok contoh mereka datang, mereka meninggalkan sesuatu lah. Sebab mereka nak sebarkan agama. Contohnya bila kita datang ke tempat tu, contoh Portugis dah datang ke negara kita, dia dah jajah. Aku nak buat ibadat dia nak buat ibadat, dia tegakkan agama dia. Dia buatlah gereja, disembahlah apa yang dia sebagainya. Begitu juga dengan Belanda, menubuhkan juga gereja di mana mereka datang ke sini nak sebarkan agama Kristian ke tanah Melayu. Pada masa itu mereka tubuhkan gereja dan sebagainya sebagai tanda mereka ini membawa agama Kristian bersama-sama mereka. Dan yang seterusnya ialah revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian ini ialah penghilangan barangan secara besar-besaran. Sebab berlaku revolusi. Pada masa itu berkembang di Eropah pada abad ke-18. Abad ke-18, revolusi perindustrian ini berkembanglah di Eropah. Dan sektor-sektor perkilangan mula membangun. Masa ni adalah wujudnya sektor perkilangan. Kilang-kilang yang kita jumpa tepi-tepi jalan dan dalam semua itu sebagainya, bermula pada masa ini, mula membangun. Di mana kilang pembuatan besi dan keluli, pembuatan kereta dan mengetin makanan. Masa ni mereka mula buat proses perkilangan tersebut. Dan disebabkan oleh demand ataupun oleh sebabkan permintaan yang tinggi nak buat benda-benda ni, perkilangan ni, mereka perlukan tanah jajahan. Mereka sangat-sangat perlukan. Untuk apa mereka nak tanah jajahan ni? Sebab mereka nak bahan mentah. Contohnya mereka nak buat pembuatan besi dan keluli, mereka nak kena ada apa? Biji timah, biji besi dan sebagainya. Begitu juga kereta dan juga mengetin makanan. Mereka perlukan hasil bumi tadi. Sebabkan mereka perlukan hasil bumi, mereka terpaksa perlukan tanah jajahan. Mereka jajah negara-negara yang kaya dengan hasil bumi dan sumber alam ini. Di mana mereka nak ambil bahan mentah. Dah lagi dia ambil bahan mentah. Lepas tu untuk apa? Nak pasarkan barangan mereka. Dia orang ambil hasil kita, buat dia orang punya buat proses barangan dia orang, dan dah siap barang-barang produk tersebut, dia orang hantarlah kat negara kita untuk pasarkan kat negara kita. Nampak? Dia buat dua benda lah satu masa. Itu adalah faktor-faktor kenapa mereka datang ke sini. Boleh lihat gambar kat belakang ni lah gambar revolusi perindustrian ni. Di mana pada masa ni tengok, lihat gambar tu, yang kiri tu adalah pembuatan keluli, dan yang seterusnya adalah mengetin makanan dan sebagainya. Ini adalah revolusi perindustrian. Dan yang terakhir sekali ialah demi kemasyhuran. Mereka datang menjajah negara kita ni untuk kemasyhuran diri sendiri dan negara. Kemasyhuran ni maksudnya dia terkenal lah. Contohnya kita pergi jajah sebuah negara tu, kita mesti jadi terkenal, betul tak? Contohnya British datang jajah kita, Portugis, Belanda, Portugis datang jajah, terkenal lah Portugis. Maksudnya bila kita sebut nama Portugis tu, kita kenal dia lah yang menjajah Melaka. Dan pada masa itu negara-negara lain mungkin takut nak lawan dengan Portugis, sebab Portugis dah ada kemasyhuran mereka. Mereka dah ada kuasa mereka sebab mereka berjaya menjajah negara pada masa itu. Dan yang seterusnya ialah British adalah sebuah ataupun muncul sebagai penjajah yang terbesar pada masa itu, di mana banyak negara yang British jajah. Di antaranya kat tanah Melayu ni, Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura. Semua ni kawasan pelabuhan. British memang betul-betul nak ambil kawasan-kawasan ni sebab untuk kepentingan mereka sendirilah. Dan disebabkan oleh kejayaan British jajah tempat-tempat ni, negara-negara ni, menyebabkan negeri-negeri ni, menyebabkan James Brooke dan juga SBUB bermotivasi. Dia pun motivasi nak jajah Sabah dan juga Sarawak. Sebab mereka melihat British ni, wah hebatnya engkau sebab engkau dapat jajah tempat-tempat ni. Jadi aku nak ikut engkau. Aku bermotivasi, aku nak jajah negara lain juga.
Jadi James Brooke dan SBUB berjaya. James Brooke dan keluarganya menjajah di Sarawak, manakala SBUB menjajah di Sabah. Syarikat Borneo Utara British. Nampak? Mereka membuat satu perkara itu untuk kepentingan, untuk kemasyhuran mereka sendiri, untuk diri mereka dan juga untuk negara, untuk bangsa mereka. Boleh lihat gambar ni adalah gambar di mana Portugis semasa mereka menyerang Melaka, dan juga gambar semasa Belanda menyerang Portugis di Melaka. Kedua-dua ini terjadi pada tahun Portugis serang Melaka 1511, Belanda menyerang Portugis pada tahun 1641. Okey, lihat sebagai kesimpulannya, kita bersyukurlah kita kerana dengan rahmat dan kurniaan Allah kepada negara kita. Macam kekayaan hasil bumi dan sumber alam Allah dah beri kepada negara kita. Dan seterusnya, kuasa-kuasa asing yang datang, faktor-faktor kenapa mereka datang sangat-sangat, sebab kita ni bumi bertuah. Pelbagai hasil kekayaan kita ada, sumber alam kita ada, aktiviti perdagangan kita besar, terkenal dan sebagainya. Jadi mereka datang ke negara kita untuk menjajah, ambil hasil kekayaan ni, ambil aktiviti perdagangan, kawal segala benda yang mereka nak kawal. Dan InsyaAllah yang terakhir sekali, kita ambillah pengajaran dan juga teladan daripada apa yang telah berlaku pada masa yang akan datang. Pada masa yang telah berlaku pada masa lalu, kita ambil pengajaran, kita ambil teladan supaya tak berulang lagi. Sejarah itu boleh berulang sekiranya kita tak ambil iktibar atau teladan daripada perkara yang telah berlaku pada masa dahulu. Dan insyaAllah pada kesempatan ini, Ustaz nak memohon kepada kamu semua supaya kita sama-sama mendoakan saudara sama Islam kita yang sedang berada di Palestin, yang sedang diuji hebat oleh Allah SWT, diuji dengan peperangan menentang Israel. Jadi berdoa, Ustaz kamu semua berdoa, minta pertolongan supaya pertolongan kepada Allah supaya mereka dipermudahkan segala urusan dan diberikan kemenangan. Dan juga di samping itu, bersedekahlah pada mereka, infaklah harta sedikit pada mereka, tak sedikit tak banyak sedikit pun jadilah, kerana kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebab kita adalah saudara sama Islam. Jadi kita mesti tolong mereka untuk kita menunjukkan rasa sayangnya kita kepada saudara kita sesama Islam. Dan insya-Allah setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.